Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama bersiaran secara langsung di Facebook Hospital Pakar An-Nur. InsyaAllah sesi ketiga ini kita akan berbincang berkaitan dengan cara-cara pengambilan ubat dalam bulan Ramadan. InsyaAllah bersama saya pada hari ini adalah Puan Dewi Sri Kandi binti Kecik, merupakan Ketua Jabatan Farmasi Hospital Pakar An-Nur. Jadi saya tengok Puan Dewi sudah hadir di dalam talian. Assalamualaikum Puan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama dengan Puan Dewi Sri Kandi. Beliau merupakan Ketua Jabatan Farmasi Hospital Pakar An-Nur, berpengalaman lebih kurang 20 tahun dalam bidang farmasi, merangkumi farmasi runcit, borong, industri dan hospital. Beliau juga merupakan pemegang ijazah farmasi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan terus saja pada soalan yang pertama. Kepada rakan-rakan di Facebook, sekiranya ada sebarang persoalan boleh lontarkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bertanya terus kepada Puan Dewi Sri Kandi. Okey, baik Puan Dewi, sedia? Okey, kalau dah bersedia, Assalamualaikum. Soalan pertama baik, daripada Ustaz. Saya. Okey Boleh Ustaz. Okey. Jadi dalam bulan puasa ni kita tahu ramai orang-orang yang sakit, walaupun sakit mereka ingin berpuasa juga. Jadi bagaimana cara pengambilan ubat bagi mereka yang sakit dan bagaimana kekerapan ubat-ubat yang perlu orang kata apa diambil oleh pesakit yang dia memang perlu mengambil ubat tersebut. Okey, untuk pesakit-pesakit yang ingin berpuasa pada bulan Ramadan yang sebenarnya tak ada sebarang masalah pun ya, boleh saja berpuasa asalkan mendapat persetujuan daripada pesakit dan juga daripada doktor yang merawat. Bermaksud sekiranya tiada sebarang risiko, maka pesakit tadi dibenarkan untuk berpuasa seperti biasa. Kadang-kadang untuk pengambilan ubat ni, masalah yang selalu dihadapi ni adalah cara pengambilan ubat, macam mana cara dia, kemudian kekerapan dia. Jadi apabila pesakit tidak memahami dengan betul cara pengambilan ubat tu, menyebabkan dia termiss makan ubat ataupun dia tak makan langsung sebab pada pesakit susah untuk mengikut cara pengambilan ubat tersebut ya. Macam tadi yang Prof pun ada sebut dalam perbincangan sebelum ni tadi, bahawanya kadang-kadang instruction kita punya arahan tu pada pesakit nampak agak kompleks ya. Kadang-kadang pesakit tidak dapat memahami yang sebenar-benarnya bagaimana cara pengambilan ubat tersebut. Okey, untuk bulan puasa ni lagi pula sebab waktu kita berpuasa adalah waktu siang tu, sepanjang waktu berpuasa waktu siang sekiranya kita tertinggal makan ubat, maka waktu bila yang kita nak kena makan? Adakah kita kita akan terus tinggalkan ubat tersebut ataupun kita akan makan apabila kita teringat? Okey, di sini saya akan share sedikit tentang cara-cara pengambilan ubat semasa berpuasa ya. Okey, bila kita tengok kejap ya Ustaz, saya cuba nak menggerakkan slide. Okey. Okey, ada nampak ya? Okey, ini adalah kekerapan pengambilan ubat yang biasa ya untuk semua jenis ubat. Ada ubat darah tinggi, ubat kolesterol, ubat gout, ubat kencing manis,
ubat macam-macam lah semua kekerapan ubat. Untuk ubat-ubatan yang 1 kali sehari, yang ini simple sajalah, sama ada kita ambil sewaktu kita bersahur ataupun kita ambil selepas kita berbuka puasa. Kemudian masa pengambilan tu ada setengah ubat yang perlu diambil sebelum makan dan ada setengah ubat yang perlu diambil selepas makan. Jadi yang itu saya akan explain selepas ini ya. Okey, untuk kekerapan ubat yang 2 kali sehari, pesakit perlu mengambil sekali waktu bersahur dan juga dia boleh mengambil lagi sebiji pada waktu selepas berbuka puasa. Jadi dia direct lah sekali makan, sahur, kemudian buka puasa. Yang menjadi sedikit kekeliruan tu sekiranya ada ubat-ubatan yang kena makan 3 kali sehari ataupun 4 kali sehari ya. Untuk pesakit yang perlu mengambil ubat 3 kali sehari, masih lagi ada cara untuk dia mengambil regimen ubat tersebut. Okey, kalau untuk yang 3 kali sehari kita boleh ambil pada waktu bersahur. Kemudian ubat yang kedua kita boleh ambil pada waktu berbuka puasa dan dos yang terakhir sekali kita boleh ambil sejurus sebelum kita tidur. Okey, jadi disebabkan waktu yang agak pendek di antara berbuka puasa dengan waktu tidur, mungkin dalam pukul 11 hingga pukul 12 tu, jadi kita sarankan supaya pesakit untuk mengambil kalau selepas buka puasa tu terus ambil ubat segera, jadi jangan tunggu lama-lama. Kemudian untuk sebelum tidur tu kita yang akhir sekali, bermaksud sekiranya kita dah nak tidur, dah memang dah tak ada aktiviti apa-apa lagi, kemudian kita ambil. Maksudnya gap tu lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam macam itulah ya, untuk yang 3 kali sehari ya. Okey, ini adalah satu slide yang saya dapati daripada laman Facebook Duta Kenali Ubat Anda ya. Ini boleh jumpa, senang jumpa dekat mana-mana website. Slide ini sangat mudah dan sangat sangat boleh membantu ya. Okey, kalau kita perhatikan untuk pesakit-pesakit yang perlu makan ubat 1 kali sehari ya, tengok pada line yang warna hijau tadi tu. Okey, untuk sebelum makan ni bermaksud dalam 15 minit hingga 20 minit sebelum makan, sebelum pengambilan makanan yang berat. Okey, perlu kita ingat sekiranya pesakit yang ingin berpuasa, yang perlu mengambil ubat dan ingin berpuasa, kita perlu mendisiplinkan diri kita lah untuk pengambilan ubat-ubatan tadi. Jadi untuk ubat-ubatan yang perlu diambil sebelum makan, boleh bangun awal dalam 15 minit macam itu, kita terus makan ubat dulu sebelum kita ambil makanan berat. Contohnya nasi ke Okey, kalau untuk selepas makan pula tak ada sebarang masalah lah, selepas berbuka puasa ataupun selepas sahur boleh terus ambil ubat. Okey. Kalau untuk ubat-ubatan yang perlu dimakan 2 kali sehari, dekat line biru tadi tu, okey, 2 kali sehari, kalau sebelum makan sama juga 15 minit lebih kurang sebelum pengambilan makanan berat dan juga ketika kita berbuka puasa, kita disarankan untuk berbuka terlebih dahulu dengan makanan-makanan ringan, contohnya kurma ataupun kuih dan kemudian terus makan ubat. Okay? Kemudian kita gapkan dalam 15 minit sebelum kita mengambil makanan yang berat. Okay? Dalam masa 15 minit ni mungkin boleh sembahyang dulu kan? Okay? Baru kita mengambil makanan yang berat. Okay? Kalau selepas makan, directly selepas makan boleh terus ambil makanan lah. Okay? Lagi satu permasalahannya adalah apabila pemakanan ubat 3 kali sehari ya. Jadi yang pertama dan kedua tu cara yang sama, cumanya pada dos yang ketiga dia ya, kita akan ambil pada last kali sebelum kita masuk tidur. Sekiranya kita tidak, ubat-ubatan tadi adalah sebelum makan, maka sejurus sebelum kita tidur kita boleh ambil. Tapi sekiranya ubat-ubatan tadi kita perlu ambil selepas makan, maka selepas macam kita moreh ke macam tu, kita boleh ambil ubat tadi ya. Okey. Apa yang akan terjadi sekiranya kita terlupa? Contohlah tuan-puan perlu makan ubat 1 biji sebelum makan. Kita sepatutnya makan pada waktu sahur. Tapi kita terlupa nak makan ubat sebelum kita makan nasi. Jadi kita dah makan dan baru kita teringat. Okey? Okey, sekiranya dah teringat macam itu, teruskan saja makan ubat. Seperti yang Prof Rashid nasihatkan tadi ya, yang penting adalah pesakit perlu makan ubat. Pada waktu bila tu kita cuba memaksimumkan penyerapan ubat tu. Okey. Sebab setengah ubat ini dipengaruhi dengan makanan. Jadi
sekiranya kita dah terlepas waktu kita untuk makan ubat tadi, contohnya waktu kosong kita terlepas dan kita dah ambil makanan yang berat, jadi ambil jugalah ubat tersebut. Sebab walaupun penyerapan tadi berkurang, sama ada 50% berkurang, tetapi setidaknya ubat tu masih ada kesannya daripada kita tak makan langsung ubat tersebut. Okay. Yang untuk ubat-ubatan yang 4 kali sehari dengan 5 kali sehari, yang ini bergantung kepada jenis-jenis penyakit ya. Yang ini pesakit perlu mendapatkan nasihat daripada pihak doktor ya. Pada zaman sekarang ni banyak ubat-ubatan kita yang moden yang mana terdapat banyak modifikasi ubat di mana ubat-ubat kita dah tak perlu dah ambil 3-4 kali sehari. Kebanyakan ubat memang 1 hari sekali yang mudah, yang pesakit boleh ambil tanpa terlupa ya. Jadi yang penting adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan berbincang dengan doktor tentang ubat apa yang boleh diubah semasa bulan puasa dia mesti ada beberapa jenis ubat yang memberikan kesan yang sama, yang mana memberikan kemudahan kepada pesakit untuk dia makan dan dia tak lupa ya. Okay. Ubat kencing manis pun macam itu juga ya, walaupun kencing manis ni dia agak sensitif sikit dengan makanan ni, tapi zaman sekarang kita dah ada banyak ubat-ubat yang baru dibuat yang mana memudahkan pesakit dan juga memudahkan doktor untuk memberi arahan kepada pesakit ya. Okey, untuk ubat-ubatan yang 4 kali sehari ataupun 5 kali sehari, maka kita memang tak boleh nak ikut cara pemakanan seperti yang diterangkan tadi, di mana waktu pemakanan tu memang waktu pemakanan ubat tu jam dia tu memang tak cukup. Jadi kebiasaannya nasihat doktor akan diperlukan sama ada pesakit perlu untuk tidak berpuasa. Okey, untuk yang ini saya serahkan kepada ustaz untuk memberikan pandangan tentang permasalahan yang ini. Okey, sebenarnya berkaitan dengan bagaimana seseorang itu sekiranya dia terpaksa mengambil ubat 4 kali sehari atau 5 kali sehari, adakah seorang itu boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa? Jadi soalan ni pernah ditanyakan kepada Mufti Pulau Pinang. Saya merujuk kepada web Jabatan Mufti Pulau Pinang. Okey, dinyatakan di sini bahawa sekiranya seseorang itu dia terpaksa, memang ada setengah keadaan pesakit ni memang perlu mengambil ubat 4 ataupun 5 kali sehari dan memang tidak boleh dielakkan. Jadi bagi pesakit yang begini yang pertama macam Puan Dewi sebut tadi, mereka perlu mendapatkan nasihat daripada doktor. Dia perlu dapatkan nasihat yang pertama, perlu dapatkan nasihat daripada doktor bagaimana keadaan seseorang tersebut dia kena adjust macam mana. Tanya doktor dulu, boleh tak saya ni nak berpuasa dengan keadaan saya ni perlu mengambil ubat pada 4 kali sehari atau 5 kali sehari. Sekiranya tak perlu sekiranya tidak perlu dan sekiranya tidak mengambil ubat tu membahayakan kesihatan tersebut, maka seseorang itu perlu mendengar nasihat doktor dan dia boleh berbuka puasa dan tidak perlu berpuasa. Perkara ini dinyatakan sendiri oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa sakit yang dibolehkan berbuka puasa ialah sakit yang mendatang kesukaran yang amat sangat. Berkemungkinan sekiranya pesakit itu meneruskan puasanya, maka ia akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi. Diimbangi akan bertambah sakit atau lambat sembuh. Jadi kat sinilah perlunya nasihat pada doktor supaya kita dah sakit dan kita tahu kita kena makan ubat. Sekiranya kita tidak makan ubat, sakit kita akan bertambah parah atau bertambah teruk. Maka kat sini ada kelonggaran yang Islam berikan seperti mana dinyatakan dalam 2 sesi sebelum ni. Kita ada dalam Islam ada rukhsah yang kita boleh ambil untuk kita berbuka puasa. Dan sekiranya kita mampu, sekiranya kita berbuka puasa, dalam mudahnya ketika kita sihat nanti kita qada balik, tak ada masalah. Dan sekiranya sakit itu berpanjangan, kita tak mampu untuk qada balik, dan Islam ada kaedah yang kedua, kita boleh bayar fidyah. Jadi itulah sedikit perbincangan bagaimana orang yang sakit memerlukan pengambilan ubat sebanyak 4 ataupun 5 kali sehari, boleh atau tidak mereka untuk meneruskan puasa tersebut. Okey. Ya, Puan Dewi ada nak tambah apa-apa? Okey, sebagai peringatanlah kepada
tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya uh, terdapat kekeliruan di antara cara nak makan sebelum makan ataupun selepas makan, yang sebenarnya sekiranya dah tertinggal ya untuk waktu sebelum makan tadi, jadi tuan-tuan dan puan-puan makan saja ubat tersebut walaupun selepas makan makanan berat. Okay? Tak semestinya bila kita perut kita dah makan makanan berat, kita tak boleh langsung nak makan ubat tersebut. Mungkin penyerapan ubat tersebut akan berkurang dengan kehadiran makanan, akan tetapi kesan ubat tu masih ada. Jadi itu yang kita nak jangan ditinggalkan terus ubat-ubat tersebut Okay. Saya ada terima satu soalan. Kiranya dia rutin 3 kali sehari, terskip awal pagi waktu sahur. Adakah waktu dia berbuka nanti dia kena tambah dos ubat dia tersebut? Maksudnya waktu berbuka ni kena ambil 2 biji. Macam mana Puan Dewi? Okey, dia tengok jenis penyakit tengok jenis penyakit dan juga tengok keadaan dan situasi. Sekiranya ubat darah tinggi, ubat gout, ubat tahan sakit, tak perlu ambil je ikut dos yang biasa. Maksudnya jangan doublekan. Tapi kalau untuk penyakit kecil manis, dia memang ada dos modifikasi dia yang tersendiri untuk ubat-ubatan mereka. Mungkin pada waktu berbuka puasa dia kena gandakan. Mungkin pada waktu sahur dia kena kurangkan. Okey? Jadi sekiranya pesakit tersebut, pesakit dah tertinggal ubat waktu sahur, ubat darah tinggi lah makan, sepatutnya makan waktu sahur, kemudian tertinggal. Tak ada masalah, boleh berpuasa macam biasa, cuma kemudian bila dah berbuka puasa, makan cepat-cepat ubat tersebut. Jadi maknanya kalau 2 kali sehari, ambil just dos malam sajalah, yang dos pagi tadi dah tertinggal tu, tinggalkan sajalah. Tak perlu nak doublekan lagi. Kalau lah katakan dia ambil 2 dos terus, 2 biji lah katanya lepas berbuka, akan berefek pada keadaan pesakit tersebut? Membahayakan atau tidak? Dia dah skip sahur. Kalau macam kalau macam ubat-ubatan macam darah tinggi, ubat kolesterol, kita tak galak kalau ambil berlebihan. Ambil mengikut dos yang telah ditetapkan oleh doktor. Tapi kalau macam sekadar 1 hari macam itu biasanya tak ada, dia tidak mendatangkan permasalahan macam tu. Clear. Bagaimana juga pengambilan ubat dari pesakit diabetes? Saya rasa yang ni lah ramai sekali yang tertunggu-tunggu soalan ni, jawapan daripada Puan Dewi ni. Okey. Untuk yang diabetes punya okey. Okey, untuk pesakit diabetes ni special sikit lah. Ada beberapa perkara penting yang pesakit diabetes perlu ambil tahu. Sebelum nak berpuasa, perlu berbincang dengan doktor sama ada boleh ataupun tidak berpuasa. Kita punya gula dalam darah kita stabil ataupun tidak. Sekiranya gula dalam darah kita jenis yang tak stabil, kemungkinan besar mungkin kita tidak digalakkan untuk berpuasa. Tapi sekiranya stabil, biasanya doktor akan membenarkan pesakit tadi untuk berpuasa Risk quantification tadi pre-Ramadan assessment yang akan dilakukan oleh setiap doktor kepada setiap pesakit. Bermaksud seorang pesakit dia lain regimen dia, Jadi regimen dia adalah secara individu dengan doktor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu berbincang dengan doktor macam mana caranya, berapa dos dia perlu dikurangkan ke tidak, Kemudian untuk blood glucose monitoring, sekiranya dekat rumah ada glucometer, adalah sangat membantu mungkin kita boleh cek kita punya blood glucose bila dah macam tengah hari macam tu, dah lebih 2 jam makan tu, sama ada blood glucose kita maintain ke tidak Kemudian saranan mengenai pemakanan dan juga dietary yang sesuai. Air kena minum banyak waktu berbuka puasa tu, walaupun timing buka puasa ni macam-macam dan kebanyakannya memang semua manis-manis belaka. Jadi kita kena kontrol pemakanan kita Kemudian exercise advice tu daripada segi amalan kita, macam kita sembahyang tarawih apa semua tak ada masalah apa-apa. Kemudian medication adjustment jugalah akan dilakukan oleh doktor untuk mengikut setiap individu. Bermaksud setiap orang dose modification dia berlainan. Dan pesakit juga kita perlu ingatkan mereka perlu buka puasa sekiranya yang pertama sekali bacaan gula dalam darah dia
kurang daripada 3.9 milimol per liter ni maksudnya dia dah hypoglycemia. Ataupun sekiranya bacaan gula dia dah lebih daripada 16, yang ini adalah satu keadaan kita panggil sebagai hyperglycemia. Ataupun kalau pesakit tadi dia ada simptom-simptom, katakanlah dekat rumah dia tak ada glukometer tu, dia tak boleh nak check gula dia dah mula rasa simptom-simptom hypoglycemia, dia dah rasa simptom-simptom hyperglycemia dan dah rasa simptom-simptom dehidrasi ya. Okey, kalau macam setiap pesakit amat membantu sekiranya kita ambil tahu apakah simptom-simptom tu ni yang saya sharekan lah ketahuilah tanda-tanda amaran macam ni tau. Kalau macam patient yang mengalami tanda-tanda hypoglycemia ni, contoh dia shivering, dia menggigil, dia rasa seram sejuk, fatigue tu dia macam rasa lemah longlai, lapar yang teramat lapar kemudian seram sejuk, palpitation, dia rasa jantung dia laju, dia rasa macam resah gelisah ya. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengalami simptom-simptom macam ni, maka perlulah berbuka puasa secepat yang mungkin ya. Caranya mungkin biasanya pesakit kencing manis dia akan ada gula-gula, dia kena standby kalau mengalami hypoglycemia dekat mana-mana ya. Okey, antara tanda-tanda hypoglycemia pula, sekiranya pesakit tadi dia kerap nak kencing, sikit-sikit nak kencing walaupun tak minum banyak tapi nak kencing Kemudian dia mengalami dahaga yang keterlaluan, yang drowsiness, macam mengantuk, mamai macam tu ya. Dan kemudian dia susah nak baik kalau luka okey. Dan akhir sekali dan tanda-tanda dehidrasi Dehidrasi ni kalau kita kurang minum air lah, kita akan rasa haus yang keterlaluan okey. Dan kita punya lidah pun nampak macam kering, kulit pun macam sangat kering. Jadi bila dah alami tanda-tanda macam ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu buka puasa Kalau untuk yang simptom-simptom hyperglycemia tadi, kebiasaannya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mengalami simptom-simptom macam ni, kena pergi cepat ke hospital dekat emergency mana-mana Okey, ini adalah salah satu contoh lah pengubahsuaian dos metformin yang saya share. Ini adalah ubat yang paling basic sekali, metformin untuk once daily dosing contohnya, satu hari sekali saja. Jadi kebiasaannya kita tidak ada buat sebarang pengubahsuaian dos. Jadi dos tadi akan diambil pada waktu berbuka puasa. Kita buka puasa dan kita makan ubat Kalau untuk yang 2 kali sehari pun sama, kebiasaannya tiada pengubahsuaian dos yang diperlukan. Jadi dos tadi akan diambil pada waktu sahur dan juga satu lagi diambil pada waktu berbuka puasa. Akan tetapi sekiranya dos tadi yang asalnya adalah 3 kali sehari, dos pagi tu akan diambil waktu biasa pada waktu sahur, manakala dos tengah hari dan dos malam tadi akan diambil serentak pada waktu berbuka puasa. Okey? Akan tetapi sekarang ni ada banyak formulasi baru metformin. Jadi dah ada metformin yang prolong release. Okay? Kadang-kadang dah tak perlu pun nak ambil yang style lama metformin yang kena 2-3 kali sehari ni. Kita dah boleh ambil yang prolong release yang baru punya, yang perlukan makan ambil 1 hari sekali sahaja. Okay? Jadi dos dia senang, ambil waktu berbuka puasa. Jadi sekiranya sebelum waktu berpuasa ni anda tuan-tuan dan puan-puan diprescribekan dengan ubat-ubat metformin yang perlu makan 2 hingga 3 kali sehari. Okey, mungkin boleh berbincang semula dengan doktor. Mungkin ada tak ubat-ubat lain yang boleh adjust cara pemakanan. Maksudnya ambil 1 hari sekali yang memudahkan kita untuk ambil makan ubat tadi Okey. Ni adalah contoh saya bagi contoh saja. Medicine name dengan strength dia. Contoh yang bawah sekali tu adalah yang biasa, tablet metformin yang kita bagi 500 mg, kita prescribe kat patient 3 kali sehari. Jadi apabila berlaku pada bulan Ramadan, kita akan ubah sikit rejim ubat tadi tu, yang mana kita akan bagi waktu sahur ambil 500 mg saja, akan tetapi waktu berbuka puasa kita kena ambil double. Bermaksudnya 1 gram macam tu Okay. Tapi ini adalah dos modifikasi ni adalah spesifik untuk setiap individu. Jadi kita tak boleh nak ikut orang. Orang ni makan macam ni, kita pun nak ikut, tak. Okay. Kita sendiri yang rasa badan kita hypo ke tidak Mungkin waktu sahur kalau kita ambil 500 mg tu kita rasa akan rasa hypo pada waktu tengah hari. Jadi kita boleh bincang semula dengan doktor untuk mengurangkan dos tersebut. Okay.
ataupun mungkin pada waktu berbuka puasa kalau kita ambil 2 biji sekali 1 gram tadi tu akan menyebabkan kita hypo. Mungkin pada waktu malam, pada waktu kita nak tidur tu kita dah rasa hypo. Jadi kita boleh kurangkan pengambilan dia. Yang penting sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang masalah dengan ubat kecil manis, tak sure bila nak makan, tak tahu dos macam mana, boleh berjumpa semula dengan doktor ataupun tuan-puan boleh pergi ke farmasi untuk mendapatkan nasihat tentang cara pengambilan ubat dan juga dos. Okay? Kalau dekat farmasi hospital tak boleh, dekat farmasi retail pun ada ahli farmasi yang tahu pasal benda ni dan dia akan boleh advise dengan baik. Ini pun salah satu contoh lagi lah. Okay? Ada banyak jenis ubat kecil manis sekarang. Tak semestinya tuan-puan akan ambil seperti contoh yang saya bagi ni. Zaman sekarang ni ada banyak ubat kecil manis yang senang. Macam contoh yang pertama ni tablet glyclazide 80mg twice daily. Ini adalah ubat-ubatan jenis yang lama. Dan yang baru sekarang ni kita ada glyclazide MR yang mana pesakit cuma perlu makan 60mg satu hari sekali sahaja. Okay? Jadi adjustment tu boleh dilakukan, boleh bincang dengan doktor yang mana satu boleh kita tukar, kemudian satu kita boleh ubah ya. Okay? So maksudnya semua pasien tu boleh adjust benda ni lah. Dan perlu dia ada yang perlukan dose adjustment, ada yang tak perlukan dose adjustment. Ya, sebab tu saya kata dia punya treatment ni adalah individu. Jadi sebelum bulan puasa ni berjumpa semula dengan doktor sekiranya tak sure. Okay, sekiranya ada sebarang permasalahan atau rasa macam tak pasti betul ke tidak ni, nak makan berapa biji, nak kena makan waktu bila, jumpa balik dengan doktor ataupun jumpa balik dengan ahli farmasi untuk penerangan yang lebih lanjut ya. Dan seperti yang saya explain tadi, sekarang punya jenis ubat banyak yang dah dimodernkan dan banyak yang dah lebih advance. Bermakna pesakit, kita tak menyusahkan pesakit untuk ambil 2-3 kali sehari. Pesakit dah boleh ambil ubat dengan mudah, satu hari sekali sahaja. Dan itu cuma ubat kecil manis, belum lagi ubat darah tinggi, ubat kolesterol. Jadi macam-macam. Kalau ada modifikasi ubat macam ini, jadi pesakit boleh ambil ubat dengan lebih senang dan dia boleh lebih compliance dengan ubat tu lebih baguslah. Ya? Jadi itu pentingnya pada semua pesakit yang dengar kita punya siaran pada tengah hari ini, supaya perkara paling penting kita kena dapat nasihat dan rujukan daripada doktor dahulu sebelum kita ingin membuat keputusan sama ada kita ingin meneruskan puasa ataupun tidak. Sebab dia akan memberi kesan kepada tubuh badan kita yang dalam keadaan kita kata kita tak sihat dengan kita membuat keputusan sendiri. Jadi saya sarankanlah pada semua yang menonton atau kita yang anak-anak generasi yang muda bila menonton ni boleh nasihat, boleh share video ni kepada ibu ayah kita supaya kita mengambil tindakan awal. Kita ada baki dalam 7 ke 6 hari lagi ni supaya kita boleh rujuk kepada doktor dan kita tahu apa tindakan yang kita nak buat ketika bulan puasa nanti. Baik Puan Dewi, selain pengambilan ubat, saya difahamkan ada juga pesakit diabetik ni yang mengambil ubat insulin. Kalau insulin ni macam mana Puan Dewi? Okey, untuk insulin pula ya. Ya. Okey, untuk insulin insulin ni kita kena ada modifikasi dos untuk insulin ni, bukan sebab insulin ni bila kita pakai kita batal puasa, tak. Tapi kita ada modifikasi dos insulin ni disebabkan kita punya pattern makan tu dah berubah. Kalau sebelum ni waktu siang kita makan banyak, kita sarapan, kita makan tengah hari, kita makan petang. Tapi sekarang ni bila dah berpuasa, waktu pattern makan tu dah berubah. Kita akan lebih banyak makan pada waktu malam. Pada waktu malam pun kalau macam kebiasaannya kita makan yang simple-simple je malam. Tapi sekarang ni bila bulan berpuasa, kita biasanya kita akan ambil makanan yang berat pada waktu malam. Itu belum kira lagi dia punya dessert-dessert dia yang manis-manis kan semua tu kan. Okey, untuk modifikasi dos insulin ni perkara yang sama dengan ubat-ubat kecil manis yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan disarankan untuk berbincang dengan doktor untuk mendapatkan dos yang sesuai ya.
yang mana yang tak menyebabkan pesakit tadi mengalami hypoglycemia ataupun hypoglycemia secara tiba-tiba. Okey, secara umumnya insulin ni kita bahagikan kepada dua cara pengambilan dia ya. Yang pertama adalah long acting ataupun intermediate acting basic insulin. Dengan lagi satu adalah short acting insulin ya. Ada setengah keadaan memang pesakit kena ambil yang short acting insulin dan ada setengah keadaan pesakit boleh ambil yang long acting insulin yang tak ada masalah ya. Untuk yang jenis-jenis ambil yang satu hari sekali tu, injection satu hari sekali tu kita boleh ambil pada waktu berbuka puasa. Okey. Cumanya kebanyakan kadang-kadang mungkin dos tadi doktor anda akan kurangkan ataupun mungkin dia akan stay pada dos yang sebelum ni. Tengok pada blood glucose, keputusan blood glucose yang dibuat lah ya sebelum berpuasa. Okay? Dan kebanyakannya kita akan ambil pada waktu buka puasa. Dan long acting ni dia satu hari ya, 24 jam kesan dia. Dan dia akan naik, dia akan efek dia akan perlahan, slow Jadi dia jarang menyebabkan hypoglycemia lah. Okey. Kemudian ada lagi satu setengah jenis intermediate acting yang kita akan bagi 2 kali sehari. Okey. Dekat sini dia ada sedikit adjustment sebab kebiasaannya untuk insulin yang dos 2 kali sehari ni, dos dia sebelum ni, maksudnya pada waktu biasa, dos pada waktu siang dia akan lebih tinggi berbanding dengan dos pada waktu malam. Ini disebabkan waktu siang pesakit akan makan lebih banyak kan berbanding dengan waktu malam kan. Jadi pada waktu bulan puasa ni dia akan terbalikkan dos tersebut. Jadi kebiasaannya dos yang lebih tinggi akan diambil pada waktu berbuka puasa berbanding dengan dos pada waktu sahur. Okey, maksudnya dah sahur tu mungkin doktor akan kurangkan sikit lagi 50% ke okey, ataupun dia akan kekalkan ya. Tapi yang penting adalah pada waktu berbuka puasa dos dia mesti lebih tinggi berbanding dengan pada waktu sahur Kenapa kita adjust ni? Sebab kita nak mengelakkan kejadian hypoglycemia masa berpuasa. Kalau kita ambil injection dengan dos yang tinggi pada waktu sahur, kita khawatir akan menyebabkan pesakit mengalami hypoglycemia sewaktu dia sedang berpuasa tadi Jadi sebab tu dos pada waktu sahur dikurangkan. Okay, untuk yang short acting insulin pula, dos kebiasaannya memang kena ambil 3 kali sehari. Kita panggil dia short acting sebab dia punya kesan insulin tu cepat dalam 5 hingga 6 jam macam itu. Jadi kebiasaannya kita akan ambil pada waktu sahur dan akan ambil pada waktu berbuka puasa. Lagi satu waktu kita ambil waktu makan tu kita akan omit ataupun kita akan cancelkan dos tengah hari tersebut Okey, yang untuk short acting insulin ni dia akan ambil pada waktu kita makan makanan. Okey. Jadi sebab tu untuk lunch punya makanan, makan tengah hari, maksudnya kita cancelkan terus dos yang tersebut. Jadi sebelum ni 3 kali sehari, jadi pada waktu bulan puasa dia akan jadi 2 kali sehari sajalah. Maksudnya waktu tuan-puan bersahur sekali dengan waktu tuan-puan berbuka puasa. Okey. Dan kemudian kemungkinan juga dos dia akan direndahkan. Okey. 25 sehingga 50%. Ini bergantung kepada blood glucose monitoring yang kita dah buat sebelum bulan puasa tadilah. Yang paling penting sekali tuan-puan perlu berbincang semula dengan doktor tentang dos insulin sama ada perlu ke tidak nak dikurangkan ataupun stay macam itu ke ataupun perlu ditukar insulin yang lain ke Okey, ini adalah contoh-contoh Ada banyak insulin zaman sekarang ni, Insulatard, Lantus, Levemir, macam-macam Jadi saya tunjukkan dekat sini, ini menunjukkan bahawa regimen untuk bulan Ramadan ni berlainan untuk setiap pesakit. Okay? Jadi ini sebagai macam contohlah apa benda regimen yang kita akan adjust pada waktu bulan Ramadan. Okay, maksud mesti akan ada adjustment lah Boleh ada soalan tanya. Fungsi insulin tu pada tubuh badan, nak membezakan dengan pengambil, kan kita sebut tadi yang pertama tadi ada pesakit kecil manis yang memerlukan ubat,
ada pesakit kecil mana yang memerlukan insulin. Bagaimana tahap keadaan pesakit tersebut? Maksudnya nak membezakan di mana mereka memerlukan ubat dan bagaimana dia memerlukan insulin dan apakah fungsi insulin tersebut? Ada soalan? Okey, okey. Insulin ni dia berfungsi untuk mengurangkan kadar gula dalam darah. Okey, sekiranya pesakit kita kena faham kalau macam kebiasaannya insulin ni adalah satu hormon yang dihasilkan oleh kita punya pankreas. Pankreas kita tu dia akan dapat detect sekiranya gula dalam darah tinggi, dia akan hasilkan insulin. Gula dalam darah tinggi, dia akan automatik hasilkan insulin. Akan tetapi sekiranya pankreas tadi dah tak berapa peka maksudnya gula dalam darah dah tinggi tapi dia masih stay lagi macam itu, dia tak boleh nak buat apa-apa, jadi kita akan bagi dia ubat makan. Ubat tablet, maksudnya ubat tablet. Ubat tablet ni tadi dia akan merangsang insulin, merangsang sel pankreas tadi, galakkan dia untuk menghasilkan insulin. Dah, okey? Dia bagi dia akan macam tepuk sikitlah insulin ni. Keluar bekerja untuk mengurangkan gula dalam darah, ya. Jadi bila insulin ni dia dah keluar, dia akan mengurangkan kadar gula dalam darah tu jadi menjadi normal balik. Okey. Kalau macam untuk insulin ni, insulin yang kita injek ni, dia akan direct lah bertindak dekat dalam darah kita, dia akan direct bertindak ke atas glukos tadi. Jadi bila kita injek insulin, dia akan terus direct mengurangkan gula dalam darah. Jadi sekiranya pesakit tadi mengalami simptom hyperglycemia secara tiba-tiba, okey, hyperglycemia secara tiba-tiba, biasa kita akan kita akan sarankan dia untuk pergi ke fasiliti kesihatan yang berhampiran atau emergency yang berhampiran sebab dia perlu dapatkan insulin, suntikan insulin tadi. Kalau dia ambil ubat tablet, makan, dia akan jadi lambat. Kesan dia lambat. Kita nak kesan dia cepat. Ya? Itu je beza. Okey, baik. Tuan dan perempuan ada soalan boleh nyatakan di ruang komen. InsyaAllah saya akan bacakan untuk kita ajukan sama-sama kepada Puan Dewi. Jadi baik Puan Dewi, saya rasa ini soalan kita untuk ini. Okay, dalam bulan puasa ni banyak ubat-ubat ya. Kita ambil ubat banyak bagi pesakit. Jadi apakah ubat-ubat yang dikatakan kita ambil batal puasa, kita ambil tak batal puasa? Okay, boleh Puan Dewi terangkan sikit. Okey, tadi pun Prof Rashid dah ada bincangkan ada beberapa ubat-ubat yang kita ambil membatalkan puasa, ada ubat-ubat yang kita ambil yang tidak membatalkan puasa dan ada banyak khilaf tentang ubat-ubatan ini. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Yang itu saya serahkan kepada ustaz lah untuk further explanation nanti ya. Okey, ini adalah yang standardnya. Macam kita mana-mana hospital dengan KKM punya pun kita menggunakan yang sama lah. Ini adalah beberapa penggunaan ubat yang kita dapati tidak membatalkan puasa ya. Contohnya ubat titis mata, ubat titis hidung dan ubat titis telinga ya. Tapi dengan syaratnya dia tidak sampai batas gegaran telinga. Kebiasaannya ubat titis telinga pun memang tak sampai pun, dia dekat depan saja ya. Ubat titis hidung pun sekadar dekat bahagian hidung saja ya. Okey, kemudian yang kedua adalah tablet sublingual ya, tablet bawah lidah. Okey, sublingual tu contoh dia macam GTN lah. GTN tadi sekiranya perlu kita letak bawah lidah dan dia akan larut dekat bawah lidah kita sahaja tanpa meninggalkan sebarang kesan. Jadi sekiranya kita letak bawah lidah, kita tidak telan, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian semua jenis suntikan. Suntikan contohnya macam insulin tadilah. Jadi penggunaan insulin pada waktu bulan Ramadan ni memang tidak membatalkan puasa. Ubat-ubat jenis sapuan, krim-krim, salap, plaster boleh ya, tampal dekat mana-mana kalau bahagian sakit ya. Ubat kumur pun boleh dengan syarat jangan terminum. Okay. Kemudian ubat sembuh hidung dengan syarat tidak disedut. Okay, sebenarnya ubat sembuh hidung tu sebenarnya tak perlu nak disedut pun sebab dia punya kesan dia adalah pada bahagian hidung. Okay. Bila kita sembuh tu sekiranya ada ubat yang berlebihan dia akan keluar ya, keluar dekat lubang hidung. Jadi kita just cuci sahaja. Okey, jadi tak perlu nak sedut macam kita sedut ubat inhaler ya. Okey, kemudian ubat-ubat bius tempat dan juga bius separuh ya. Okey, ini adalah penggunaan ubat-ubat yang membatalkan puasa lah. Yang directly macam ubat biji, ubat minum, ubat inhaler, suppository dan enema atau ubat yang dimasukkan ke dalam tubuh, ubat-ubat pessary, ubat yang dimasukkan ke dalam vagina termasuk prosedur pencucian dan juga ubat bius menyeluruh.
seperti yang saya nyatakan tadi, macam untuk inhaler, easy inhaler, semua jenis yang makan yang pakai melalui mulut dan kita perlu sedut ya sebab efek dekat bahagian belakang sini. Suppository enema dan juga pessary ni ada beberapa khilaf lah, ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang tidak membatalkan puasa ya. Jadi Pak Rashid dah berbincang tentang perkara ini. Saya serahkan kepada Ustaz untuk sharing nanti ya. Okey, yang ini adalah daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini adalah yang standard ya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke mana-mana institusi KKM, dia akan siap bagi pamphletnya macam ini. Dekat Hospital Pakar Anur pun kita ada pamphlet juga. Ini adalah yang paling standard untuk sekadar memberi memberitahu pesakit panduan tentang penggunaan ubat, yang mana yang membatalkan puasa dan yang mana yang tidak membatalkan puasa ya. Okey, yang ini pun sama juga ya. Ini pun senang nak jumpa dekat Facebook pun ada banyak, dekat Twitter pun dia ada keluarkan ya. Nota dia daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia lah ya. Okey. Dan ini adalah pelbagai hukum dan fatwa lah yang ini saya dapat daripada mufti wilayah punya ni. Jadi yang ini saya serahkan kepada Ustaz lah untuk membincangkannya. Jadi yang sepakat ni yang pertama tentang puasa ni adalah sekiranya ubat tu kita makan, kan? Yang kedua sekiranya ubat itu kita minum. Betul? Kan? Jadi ini kebanyakan ulama dia sepakat, kan? Ubat yang kita makan, ubat yang kita minum, maksudnya dia masuk melalui ruang terbuka iaitu mulut kita dah sampai ke perut, membatalkan puasa. Cuma di sana terdapat perbezaan pandangan ulama seperti mana slide Puan Dewi tadi, ada beberapa perkara. Yang pertama kaitan dengan inhaler, yang ini dibincang panjang oleh para ulama. Maksud tadi Prof Rashid pun ada sebut juga hujah-hujah yang mengatakan kenapa inhaler ini dikatakan batal dan apa hujah mereka yang mengatakan bahawa inhaler ini tidak batal. Yang kedua tadi memasukkan sesuatu ke vagina atau rectum dan betul nebulizer neck itu kalau kita rujuk pada portal KKM, KKM dia mereka merujuk kepada JAKIM lah. Jadi mereka mengatakan semua prosedur-prosedur tersebut dikatakan batal, tapi menurut Majmu' Fiqh Islami prosedur pengambilan ubat-ubat yang dinyatakan tadi, yang dikata batal tadi, tidak membatalkan. Berlaku khilaf ni pada dua perkara. Yang pertama definisi rongga tadi yang dibincangkan pada slot sebelum tadi oleh Ustaz Asma' dan Prof Rashid, iaitu definisi rongga, iaitu jauh. Rongga ni dibahaskan apakah itu rongga. Secara sepakat mengatakan bahawa rongga itu adalah mulut, hidung, telinga dan dubur. Jadi adakah ubat-ubat yang masuk ke dalam rongga ini kita boleh katakan dia terus membatalkan, seperti mana inhaler. Adakah yang masuk, bila ulama yang kata membatalkan tu bila dia masuk terus. Jadi ambil hukum kat situ batal. Dia tidak mengatakan batal ni, dia mengatakan, dia berhujah bahawa adakah walaupun dia masuk ke dalam rongga, adakah ia adalah yang masuk itu makanan ataupun dia memberikan kesegaran kepada kita. Ini dua perkara yang menjadi perbahasan. Sampai sekarang perkara ini masih dibincangkan. Kalau kita tengok dulu pandangan pada awal-awal dulu Majmu' Fiqh Islami, pandangan pada tahun 2007. Pandangan awal mereka mengatakan bahawa inhaler ini batal. Pemakaian inhaler ketika bulan Ramadan ini batal. Jadi persidangan yang terbaru mereka mengatakan bahawa tidak batal. Dan disebabkan faktor tadilah, bila kita kaji balik, kita bila dilihat balik, bila buat kajian secara terperinci, titisan yang masuk ke dalam rongga atau masuk melalui mulut, dia masuk ke paru-paru dan masuk ke dalam perut hanya sedikit saja. Nak dibandingkan, kita kata tak sampai pun 50% jirim ataupun jisim yang masuk ke dalam perut. Jadi perkara-perkara ini yang menjadi khilaf sehingga sekarang. Cumanya bagaimana kita nak meraihkan khilaf yang berlaku. Sebagai masyarakat Malaysia, yang pertama dalam kita meraihkan khilaf ni, kita kenalah mengambil pandangan setempat. Maksudnya kita kena ambil pandangan yang autoriti. Pandangan autoriti kalau kita di Malaysia ni, bidang kuasa agama adalah di bawah
mufti-mufti negeri. Jadi boleh rujuk mufti-mufti negeri punya pandangan. Ataupun kalau kita nak mudah, kita tengok pandangan JAKIM. Kalau KKM dia akan ambil pandangan JAKIM lah. Jadi kita ikut pertama. Sekiranya kita kata kita nak berpuasa juga kan, kita kata ada pandangan lain yang mengatakan bahawa tak batal kan, contoh ambil inhaler kata tak batal, jangan kita memperlekehkan pandangan lain tersebut sebab kat sana ada khilaf. Orang yang sakit kita boleh ambil khilaf, kita boleh ambil pandangan yang kedua mengatakan tidak batal supaya kita boleh meneruskan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini dengan sempurna. Seperti mana Prof Rashid sebut tadi, beramal di dalam bulan Ramadan ini perasaannya beza kan. Takkan kita ambil inhaler, kita nak puasa, kita ambil inhaler, kita kata batal, kita membazirkan kita punya Ramadan tersebut. Jadi nak menggantikan puasa kita pada hari lain, maksud di luar bulan Ramadan, perasaan tu rasa lain. Jadi kat situ kalau kita kata tak batal, kita boleh teruskan. Kalau kita kata batal pun boleh, tak ada masalah. Sebab kat situ ada perkara yang khilaf. Jadi termasuk juga perbincangan ini dalam NAP tadi nebulizer kan, masukkan suatu melalui vagina atau rectum. So perbezaan ini tidaklah kita kata kita terikat lah. Maksudnya kita kata kalau kata batal terus. Kalau kata tak batal. Sebab kat sana ada dua pandangan. Jadi macam slide daripada Mufti Wilayah bekas Mufti Wilayah Datuk Dr. Zul mengatakan yang pertama, pandangan kalau kata inhaler ni tak batal sebab dia kata dikiaskan kepada hukum berkumur, istinsyak dan bersiwak, dan hujah yang mengatakan batal puasa tersebut, bahan-bahan yang terdapat di dalam inhaler akan sampai ke dalam perut melalui mulut, oleh itu ianya dianggap membatalkan puasa. So ada dua pandangan, kita boleh pilih. Kalau macam Ustaz Asma sebut tadi dalam sesi sebelum ni, kita di Hospital An-Nur kita akan terangkan, yang pertama kita akan terangkan hukum setempat kita, maksudnya pandangan JAKIM apa, pandangan mufti apa, dan sekiranya pesakit kata saya nak berpuasa juga, kita pun memberi juga pandangan apa yang dinyatakan oleh majoriti ulama kontemporari berkaitan dengan suatu isu itu tersebut, supaya pesakit dia boleh membuat keputusan dan faham akan situasi sakit tersebut dan boleh meneruskan ibadah dalam bulan Ramadan ni dengan sempurna. Jadi itulah sedikit penerangan saya lah berkaitan dengan khilaf yang berlaku dalam di kalangan para ulama berkaitan dengan ubat-ubat yang diambil dalam bulan Ramadan. Saya yakin macam Prof Rashid sebut tadi, isu ni akan sentiasa diperdebatkan bila masuk Ramadan nanti, isu ni akan timbul balik, inhaler, nebulizer, isu ni akan jadi hangat balik dan kita bersedialah tengok peperangan di media sosial berkaitan perbincangan isu inhaler ni. Okay, Puan Dewi ada apa-apa lagi nak dikongsikan bersama? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kalau macam pada saya lah untuk kita yang lebih penting adalah untuk pesakit yang pesakit kronik ataupun penyakit membolehkan mereka untuk boleh berpuasa Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak pasti tentang dos, tidak pasti tentang cara pengambilan, tidak pasti ubat, boleh berjumpa semula dengan doktor untuk berbincang. Dan sekiranya kalau macam sukan nak berjumpa dengan doktor, boleh jumpa dengan ahli farmasi. Dekat retail farmasi dekat sana ada ramai ahli farmasi yang sedia membantu. Jadi jangan tak makan ubat lah. Okay? Kita tak nak dengar sebulan puasa, sebulan terus pesakit meninggalkan ubat-ubatan dia. Dia tak macam tu Puasa ni bukan penghalang untuk kita menjaga kita punya kesihatan Jangan jadikan dia sebagai satu penghalang lah. Okay? Dan lagi satu, ada banyak zaman sekarang ni ada banyak ubat-ubat yang dah terbaru. Ada yang kombinasi ubat, 2-3 jenis kombinasi dalam satu tablet. Jadi boleh berbincang dengan doktor untuk mendapatkan dos yang sesuai. Kita dah banyak pengeluaran ubat-ubatan yang baru ni dah banyak dikeluarkan untuk memudahkan pesakit. Okay? Dengan harapan supaya pesakit dapat mengambil treatment yang bagus dan dapat meningkatkan dia punya tahap kesihatan lah. Yeah?
Itu saja. Kalau di Anur ni Ya Ustaz? kalau di Anur, di farmasi kita, ubat-ubatan yang baru yang moden ni kita dah ada. Contohnya daripada dia kena Kita makan dah ada banyak. Kita dah ada banyak. Konsultan kita semua prefer menggunakan ubat-ubatan yang kombinasi. Jadi pesakit daripada 5 jenis ubat dia kena ambil sebiji. So sekarang ni dia perlu ambil 2 jenis ubat saja. Jadi pesakit pun happy, tahap compliance pun tinggi, okay, dan dia punya penyakit pun terkawal. Okay? So win-win situation lah untuk kita yang merawat pesakit dan juga untuk pesakit yang dirawat. So jadi masalah lah kalau orang yang contohnya mempunyai sakit kecil manis ni untuk meneruskan puasa, yang penting kena merujuk kepada doktor ataupun orang yang layak lah. Jangan tanya kawan sebelah. Kalau kita tanya kawan sebelah mungkin jawapan dia berbeza dengan doktor. Okey, saya rasa itu saja. Kita tengok tak ada lagi soalan-soalan yang dinyatakan di ruang komen Facebook kita. Jadi saya rasa setakat itu dahulu sesi untuk ketiga ini. InsyaAllah kita akan ada lagi 2 sesi. Sesi yang keempat akan bermula 2 suku bersama dengan Ustazah Samirah dan Dr. Yulianti akan membincangkan tajuk berkaitan dengan puasa bagi orang yang hamil dan menyusu. Dan yang terakhir sekali dalam pukul 3.30 insyaAllah kita akan bersama dengan Datin Dr. Arba'iyah akan membincangkan berkaitan dengan puasa dan kanak-kanak. Jadi sekadar itu saja. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan dan tersalah tutur bicara sepanjang saya mengendalikan sesi yang ketiga ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Dewi Sri Kandi atas perkongsian yang saya rasa sangat bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.